Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita direzekikan lagi untuk diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bersama dalam majlis pembacaan kitab Jam'un Nihayah fi Badi'il Khairi wal Ghayah, karangan Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'd ibn Ahmad ibn Abi Jamrah Al-Andalusi Al-Maliki Al-Qahiri. Semoga Allah merezekikan kita untuk terus dapat mendalami kitab beliau ini, yang kitab ini telah diterima oleh para ulama kita. Subhanallah, kitab ni antara kitab yang masyhur di kalangan para ulama, dan beliau sendiri adalah merupakan orang yang saleh dan dan merupakan di antara wali Allah yang besar, dikumikan di Muqattam, berasal dari Andalus. Sekurang-kurangnya melalui kitab ini kita dapat ada semangat untuk mendalami kitab lebih tinggi. Kitab ini ringkasan daripada Sahih Bukhari. Akan ada satu hari nanti kita akan ada semangat untuk mempelajari pula Sahih Bukhari sebagaimana kita mempelajari kitab ini, satu sampai kita khatam Sahih Bukhari dengan penuh baik. Okey, alhamdulillah kita telah pun masuk kepada pelbagai hadis, dan hari ini kita berada pada hadis yang ke-56, pada hadis yang ke-56. Okey, kitab ni semua dia 397 hadis, 397 hadis daripada Sahih Bukhari yang jumlahnya 7654 hadis. 7654 dikecilkan oleh Syekh Ibn Abi Jamrah, dipilih-pilih dapat 297, dan kita sekarang ni berada pada 50 hadis yang ke-56. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Ibn Abi Jamrah Abi Muhammad Abdullah bin Sa'd bin Ahmad al-mutawaffa sanata 95 wa 600 hijriyah bil Muqattam bil Qahirah, rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i mukhtasarihi li sahih al-Bukhari al-ma'ruf bi Jam'in Nihayah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'da al-maghribi rak'atain fi baitihi wa ba'da al-'isha'i rak'atain wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'atain. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma ini menceritakan tentang sembahyang rawatib, sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat yang mengikut sembahyang fardu. Dia bukan sembahyang sunat yang mustaqillah, tapi dia adalah atas dasar kerana mengikut sembahyang fardu. Dia mengapit sembahyang fardu, sama ada dia kapit daripada depan dan belakang, atau kapit daripada depan saja bukan daripada belakang, atau belakang saja bukan berdepan. Okey, jadi ini dinamakan sebagai sembahyang sunat rawatib. Kita panggil sembahyang sunat qabliyah atau sembahyang sunat ba'diyah. Jadi dalam hadis ini Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebelum zuhur. Maksudnya apa? Sembahyang sebelum waktu zuhur. Zuhur di sini bukan bermaksud waktu. Kadang-kadang digunakan kalimah az-zuhr dengan maksud waktu zuhur. Kadang-kadang dimasukkan az-zuhr dengan maksud sembahyang yang telah didirikan pada waktu zuhur. Jadi di sini yang dimasukkan adalah sembahyang tu sendiri. Jadi Nabi SAW kana yusalli. Bila kita jumpa dalam hadis kalimah kan, kemudian didatangkan kalimah fi'il mudhari' selepas itu, maka secara uruf penggunaan orang Arab, uruf bukan secara bahasa, secara uruf. Sebab secara bahasa dia tidak menunjukkan apa yang kita nak sebut lepas ni.
Tapi secara uruf, sebagaimana disebut oleh guru kita Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltu Asy-Syafi'i, bila guna kalimah kan kemudian didatangkan fi'il mudhari', ini menunjukkan perkara itu merupakan adat kebiasaan. Yastamiru kan, maksudnya Rasulullah SAW kana yastamir, kana yusalli da musyawm wal yawmin da yawmiyan. Macam tu maksud dia. Tapi dia diambil daripada sudut uruf penggunaan, bukan dari sudut bahasa. Sebab kalau dari segi bahasa, dia hanya menunjukkan Nabi satu ketika dahulu pernah sembahyang begini. Berapa kali? Tak diketahui secara bahasa. Tapi orang Arab pada zaman Nabi lagi, penggunaan biasa mereka bila sebut kana yusalli, tak didatangkan terus anna Rasulullah SAW salla, tak sebut itu, tapi kana yusalli. Apa tujuan dia? Untuk mengatakan perkara ini merupakan kebiasaan Nabi SAW. Jadi kita dapat fahami daripada hadis ini, Nabi SAW itu sentiasa satu ketika dahulunya, semasa hayat baginda, sentiasa sembahyang sebelum sembahyang fardu zuhur. Nabi sembahyang 2 rakaat terlebih dahulu. Okey, 2 rakaat terlebih dahulu. Mai 2 rakaat qabliyah. Wa ba'daha raka'atain. 2 rakaat selepasnya adalah 2 rakaat, kemudian Nabi akan sembahyang pula 2 rakaat sesudah sembahyang zuhur, mai ba'diyah. Dalam hadis yang lain, Nabi juga sembahyang kadang-kadang 4 rakaat. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Macam di Malaysia tu kurang masyhur sikit. Kita biasa 2 rakaat je. Sebab itu yang sudah menjadi amalan kita. Tapi kalau kita pergi ke sebahagian tempat, biasanya mereka akan sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Jadi semuanya dilakukan oleh Sayyiduna Nabi SAW. Jadi dalam hadis yang sedang kita pelajari ini, yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dalam hadis ini, Nabi sebelum baginda sembahyang fardu zuhur, baginda akan sembahyang 2 rakaat dulu. Mai bila azan saja Nabi akan sembahyang terlebih dahulu. Tapi oleh kerana rumah Nabi dekat dengan masjid, sebelah masjid je, dan Nabi yang akan jadi imam, mai tak akan diiqamatkan solat melainkan setelah Nabi keluar, maka Nabi sembahyang sunat di rumah. Tapi kalau dalam perbahasan kitab, dalam kitab-kitab fiqh disebut, bila kita nak sembahyang sunat, afdal sembahyang sunat di mana? Di rumah. Sembahyang sunat afdal buat di rumah. Tapi ada beberapa sembahyang sunat afdal buat di masjid. Antaranya apa? Qabliyah. Sebab kalau kita sembahyang sunat di rumah, kita tak akan mampu sembahyang sunat qabliyah melainkan setelah masuk waktu. Maknanya kita kena tunggu masuk waktu dulu. Dan itu alhamdulillah, itu yang kita amalkan lah, kan? La haula wala quwwata illa billah. Kita bukan datang masjid awal sebab kita sibuk, kan? Sebab kita mengaji lah apa benda. Adalah alasan tu. Astagfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billah. Tapi dia yang sepatutnya, maknanya kalaulah kita nak sembahyang sunat qabliyah di rumah juga, apa yang berlaku? Kita akan tunggu masuk waktu. Dengan muazzin azan pun kita pun sembahyang 2 rakaat di rumah. Lepas tu kita pun turun pergi masjid. Menyebabkan kita tidak akan dapat sembahyang awal di masjid. Kita tidak dapat datang awal di masjid. Sedangkan di antara sunnah yang ditinggalkan hari ini adalah datang awal ke masjid, menunggu kedatangan masjid, menunggu kedatangan sembahyang fardu di masjid. Boleh jugalah menunggu kedatangan masjid, ai as-salati fil masjid. Jadi berlaku majaz, majaz bin nuqsan, sebagaimana Allah sebut was'alil qaryah, ai ahlal qaryah. Tapi memang awal-awal tersilap sebenarnya, kan? Tapi kalau nak betulkan bolehlah, kan? Tapi salah lah tadi, saya sebut. Jadi maknanya, ya, apabila kita dituntut untuk datang awal ke masjid, kita akan datang ke masjid sebelum waktu. Bila azan, kita akan sembahyang di mana? Di masjid. Okey, kalau ba'diyah, buat di mana afdal? Di rumah. Tapi kalau perangai kita pergi balik rumah tak ada dah. Dengan letih berjalan daripada masjid ke rumah sampai-sampai terbaring terus, tahu dah memang begitulah adatnya, maka ketika itu afdal lah juga sembahyang di masjid. Okey. Baik. Yang dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi sembahyang fardu zuhur, Nabi akan sembahyang 2 rakaat terlebih dahulu. Dan selepas daripada Nabi selesai sembahyang zuhur, Nabi juga akan sembahyang 2 rakaat
ba'diyah. Dan selepas maghrib Nabi juga akan sembahyang 2 rakaat selepas maghrib. Habis tak ada ke 2 rakaat sebelum maghrib yang kita buat ni? Sebab sebagian masjid azan je qomat terus. Hatta di Malaysia pun ada masjid begitu, ada masjid yang bagi peluang untuk sembahyang, kita sembahyang qabliyah. Yang disebutkan di sini iaitu yang Nabi amalkan. Kadang-kadang ada juga sebab sahabat Nabi pun kadang ada juga ketikanya mereka akan sembahyang sunat qabliyah juga. Dan memang ada tuntutan untuk sembahyang sunat qabliyah. Cuma yang memang sangat-sangat dituntut adalah ba'diyah. Sebab tu sebagian masjid tak sembahyang qabliyah. Lepas azan je terus qomat. Macam di Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Kalau kita sembahyang maghrib di Masjid Al-Azhar, lama dah tak saya tak sembahyang maghrib kat Masjid Al-Azhar. Dulu kita ada kelas dalam masjid kan, dengan Syekh Said, dengan masyayikh yang lain. Jadi memang kita daripada asar straight sampai isyak di masjid. Tak tahu lah kalau dah ubah hasil itu juga lah kot. Bila sembahyang maghrib dululah, saya tak tahu sekarang macam mana. Kalau kita sembahyang maghrib, imam akan azan, muazzin akan azan, dan kadang-kadang yang azan tu pun imam juga kan. Biasalah tu orang Mesir. Dan memang ada sikit berbahasa fiqh di situ. Jadi selepas daripada azan dilaungkan terus qomat. Ada pula sebagian masjid dia azan, bagi peluang orang qabliyah dulu, barulah qomat. Jadi dan di masjid Nabi dulu zaman Nabi disebut dalam hadis, apabila Sayyidina Bilal azan sembahyang maghrib, azan untuk sembahyang maghrib tu, para sahabat semua pakat cari tiang. Maksudnya apa? Ketika azan berkumandang, para sahabat pun angkat takbir sembahyang sunat qabliyah. Jadi apabila habis saja azan, mereka telah selesai qabliyah sembahyang maghrib. Terus Sayyidina Bilal akan iqamat dan terus sembahyang fardu maghrib. Ini yang disebut oleh guru kita lah, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Jadi dalam hadis yang kita sedang belajar ini disebut Nabi SAW sembahyang ba'diyah maghrib sebanyak 2 rakaat. Dan disebut dengan jelas fi baitihi, di rumah baginda Nabi. Wa ba'da al-isya'i raka'atain. Dan selepas daripada sembahyang isya, Nabi juga akan sembahyang 2 rakaat. Wa ba'da al-isya' raka'atain. Selepas sembahyang isya, Nabi juga akan sembahyang 2 rakaat. Habis sebelum isya, dalam hadis yang lain Nabi juga biasa sembahyang qabliyah isya. Jadi sembahyang, dan dalam ni tak sebut sembahyang asar. Sembahyang asar dia ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Dan juga tak disebut tentang sembahyang subuh. Subuh ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Saya pernah bertemu dengan seorang sahabat saya. Dia dulu ajar sini lah, sekarang dah balik Malaysia. Dia kata, masa tu saya berjumpa dengan dia di Malaysia. Dia kata masyarakat kita ni banyak tak belajar. Lepas tu bila kita buat benda yang dia orang tak tahu, dia orang senang nak petikai. Lepas tu saya tanya, apa kes? Apa cerita? Kenapa macam marah kan? Dia kata satu hari tu, dia kata kat saya lah, ana sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, ana sembahyang lah, sembahyang sunat subuh. Selepas ana selesai sembahyang subuh, orang pakat bertikai. Dia orang tak tahu yang itu sembahyang sunat subuh. Nak buat mula-mula pun tak apa, nak buat lepas pun tak apa. Yang penting mesti berkapit dengan sembahyang subuh. Bila kita buat, dia marah. Masyarakat marah. Inilah masyarakat tak belajar. Saya pandang tu kawan saya tu. Saya kata, boleh ke sembahyang sunat subuh lepas sembahyang subuh? Ada ke sembahyang sunat subuh selepas sembahyang subuh? Dia kata, memang macam itulah. Dia pula, maknanya dia sudah nampak yang saya pun tak setuju dengan dia. Peringkat awal dia kononnya nak cari support saya lah kan. Lalu bila saya kata, sembahyang sunat subuh sebelum fardu subuh, Syekh, bukan selepas fardu subuh. Dia kata tak. Yang penting kita sembahyang sunat, tak kira sebelum, tak kira sesudah. Yang tak boleh lepas sembahyang subuh tu sembahyang sunat lain. Tapi kalau sembahyang sunat itu untuk sembahyang subuh, tak apa. Saya kata ni lain dari kitab, anda tak belajar macam tu. Yang anda belajar sembahyang sunat subuh ni tak ada ba'diyah, dia ada qabliyah je. Kalau nak buat ba'diyah, tak ada. Tapi kalau kita terlepas sampai-sampai, contoh, sampai-sampai masjid, imam dah start sembahyang atau dah qomat dah.
ketika habis sembahyang subuh nanti nak qada boleh. Itu qadaan, bukannya memang waktu dia. Bila saya sebut gitu dia tak apalah, nanti saya cek balik ya. Nanti saya cek balik ya. Jadi ada juga orang yang kadang-kadang tersilap dalam isu begini Tapi tak apa, daripada kesilapan tu kita belajar Tapi yang tak lepasnya kalau kita dah sebut pertahan juga Contoh macam isu potong kuku lembu potong kuku lembu bagi orang yang nak menyembelih pada hari raya Aidiladha. Disunatkan tidak memotong kuku lembu dan juga kuku kambing, serta disunatkan tidak mencukur bulu kambing macam-macam la haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah merezekikan kambing-kambing kita sihat, tidak pernah dipotong kukunya sampai bila-bila Okey. Dan tak ada lagi orang jual pengetik kuku kambing lah setakat ni macam-macam Okey, jadi dalam hadis ini Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah bin Umar menceritakan sebahagian sembahyang rawatib Nabi dan disebut di sini wa ba'dal isya'i raka'atain. Selepas sembahyang isya' Nabi akan sembahyang 2 rakaat wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fa yusalli raka'atain. Disebut lagi satu tentang sembahyang sunat selepas sembahyang Jumaat. Nabi SAW satu ketika dahulu baginda memang tidak akan sembahyang 2 rakaat selepas Jumaat, melainkan selepas baginda beredar daripada masjid. Lepas habis selesai sembahyang Jumaat, Nabi pun keluar. Nabi akan sembahyang sunat di mana? Di rumah Nabi. Dan di sana juga ada larangan ada larangan daripada sembahyang sunat Jumaat di dalam masjid. Dalam hadis-hadis yang lain kita akan mendapati ada larangan daripada sembahyang sunat ba'diyah Jumaat di dalam masjid. Tapi yang kita buat ni macam mana pula? Jangan hadis. Okay, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi sebut masjid Nabi dulu tidak besar. Tak macam masjid kita besar. Masjid Nabi dulu tidak besar secara binaannya. Maknanya bila sembahyang biasa pun dah ramai, sembahyang Jumaat lagilah padat. Kalau lepas sembahyang Jumaat semua pakat berdiri untuk sembahyang sunat ba'diyah, boleh ke orang nak keluar? Boleh tak orang nak keluar dari masjid kalau orang ada hal? Dia kan tak boleh lalu lepas orang sembahyang. Jadi Nabi tak nak ada orang yang dia ada hal, sebab ini bukan sembahyang biasa ni, sembahyang Jumaat orang ramai. Nabi tidak mahu kalau orang yang ada urusan tergendala kerana nak tunggu depa ni lah nak sembahyang sunat lah pula, bila aku nak keluar. Jadi masalah. Jadi sebab itulah Nabi sendiri lepas sembahyang Nabi keluar. Jadi para sahabat bila tengok Nabi akan buat macam yang Nabi lakukan. Jadi mereka tidak akan sembahyang sunat selepas Jumaat. Hari ini Aidilah tu dah tak ada, masjid kita besar. Orang keluar pun yang duduk depan boleh sembahyang dah, sebab kalau duduk depan orang keluar ke belakang. Kan orang keluar ke belakang. Dan masjid pula bila orang keluar masih ada ruang untuk solat. Jadi maknanya kalau kita di pintu masjid, janganlah kita sembahyang ba'diyah lagi, tunggu bagi orang keluar dulu. Sebab nak raikan macam Nabi lakukan. Tapi kalau contoh kita duduk depan dah, asal depan kita bukan ada pintu, tapi kita tak nak sembahyang ba'diyah kat rumah, boleh. Memang sembahyang sunatnya di rumah. Tapi kalau kita tahu kita tu memang balik rumah terlentang terus, sembahyang masjid lah. Okey, tapi kalau kita dengan sebab sembahyang kita ganggu orang nak keluar, nanti dulu tak payah sembahyang lagi. Kalau berasa kita pun ada hal lah, keluarlah sekali dengan orang lain. Jadi itu dia punya perincian yang disebutkan oleh guru kita Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi sewaktu menghuraikan hadis yang berbicarakan perkara yang sedang kita bincangkan ini. Okey, alhamdulillah. Selesai hadis pada hadis yang ke-56 Okey, kita masuk kepada hadis yang ke-57. Wa anhu bihi qala an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lana lamma raja'a min al-ahzab la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi bani Quraidah
فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف واحدا منهم. Hadis ini mungkinlah kalau akan datang, kalau saya terfikir nak kumpulkan 40 hadis mengenai kaedah usul fiqh. Ini antara hadis yang kena dipilih. Arba'in fi usulil fiqh. Tak ada lagi orang buat sekat ni. Al-arba'in fi usulil fiqh. 40 hadis tentang usul fiqh. Hadis ini perlu dimasukkan kerana dia merupakan di antara hadis yang menjadi tunjang di dalam memahami bagaimana kita memahami nas. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma ini menceritakan bahawa dalam peperangan Ahzab, kita tahu kan peperangan Ahzab, pakatan musyrikin Mekah gabung dengan Yahudi. Gabung dengan Yahudi Bani Quraidah. Bergabung untuk hentam, untuk menghancurkan kota Madinah. Maksudnya mereka datang daripada luar, daripada Mekah datang, dan daripada Madinah juga, daripada dalam Madinah, belakang Madinah akan ada kumpulan daripada Bani Quraidah. Gabungan, pakatan. Sedangkan Yahudi Bani Quraidah adalah mereka yang telah termasuk di kalangan orang yang berjanji setia dengan Nabi untuk sama-sama satu negara, lahum malana wa alaihim ma alaina, dalam piagam Madinah. Tetapi mereka belot. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kaum muslimin daripada Ahzab, pakatan jahat dan yang datang daripada Mekah tu, yang subhanallah, dengan apa idea daripada Sayyidina Salman Al-Farisi, gari parit, tak pernah orang Arab tahu, benda ni kan, dia ni sistem peperangan zaman di Parsi, di belah-belah Iran. Kalau anda kata tentera tak ramai, mereka akan ambil konsep bertahan dan digali parit supaya apa namanya, kuda tak boleh lompat. Kalau lompat jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah nak naik ke atas tak boleh. Duduklah kat situ menunggu panah daripada yang bertahan. Dia punya konsep begitu. Dan Nabi menggali parit menggali parit panjang berapa meter, berapa kilometer. Ada Syekh Yusuf pernah cerita sebelum ni, saya terlupa, ada tak Syekh sebut sini? Saya terlupa catat dalam Sahih Bukhari masa saya baca kisah tentang peperangan apa namanya Ahzab ni. Memang sangat peperangan yang sangat mencabar dan keadaan ketika itu musim kelaparan. Para sahabat kata kami tak menjumpai makanan melainkan hanya keju busuk. Itu je makanan yang paling sedap yang kami ada. Maksudnya firah masyui memang tak adalah kan. Musim lapar sampai Nabi pun kat perut Itulah akhirnya berlaku apabila Abu Talhah jemput Nabi untuk makan. Akhirnya Nabi panggil semua orang, kat 80 orang ke berapa, datang ke rumah Sayyidina Abu Talhah. Sampai Sayyidina Abu Talhah pun kata, macam mana kita ni makanan kita sikit je kan. Akhirnya subhanallah zahir makanan yang banyak kan, dengan mukjizat Nabi SAW. Itu semua berlaku dalam peristiwa penggalian parit tu. Dan subhanallah, gali parit dengan keadaan gali dengan alat-alat bidaiyah lah, alat-alat awal. Tak adalah guna jentolak apa semua, hanya dengan guna tangan semuanya. Dengan apa, cangkul, dan keadaan parit itu sendiri panjang tapi hari ni dah tak ada dah, parit tu tak nampak dah sebab dia orang dah tutup semua kan, dia orang dah ratakan balik Alangkah baiknya kalau dikekalkan supaya kita nampak sampai ke hari ni Tapi mungkin dah sebab orang nak berjalan macam mana, susah kan, di kampus balik. Dan subhanallah benda tu mengambil masa selama 2 minggu kalau tak silapnya mereka gali tu. Kalau tak silapnya Syekh Yusuf sebut 2 minggu para sahabat dan Nabi gali sini. Nabi bukan suruh je, Nabi dengan Nabi pun turun sekali. Kita dapat belajar situ kalau seorang ketua ni jangan mengarah je. Mengarah betul biar orang bawah buat. Dia kata aku ketua ada cara dia. Nabi tak ajar begitu. Memang kita ketua ada kita punya, kita ada peranan kita. Tapi kalau ada peluang, mengapa tak turun sekali? Sebab kita bukan pengarah aja, kita pun pembantu sekali. Nabi turun, Nabi pun gali sekali parit itu. Maknanya parit tu lebar dia, nantilah minggu depan saya rujuk balik hadis tu dalam catatan saya dalam Sahih Bukhari.
Panjang dia berapa, dia punya lebar berapa. Memang kalau kita fikir-fikir selama 2 minggu nak buat tu memang payah. Tapi nak kitanya sahabat bekerja keras pagi malam buat, siap. Dan tak lama lepas tu datang tentera. Mereka kalau terlambat sikit, tengah-tengah gali, datang dah. Nanti dulu kan. Dah sempat dah kan. Subhanallah, dalam keadaan bekerja keras nak kena siapkan tu, dalam perjalanan musyrikin nak datang, siap tu tak lama lepas tu datang mereka. Kalau lah takdir Allah Ta'ala-nya tak sempat siap, memang kalut lah. Dengan letih menggaduh lagi, nak berperang lagi, memang tak sempat. Jadi pagi itu maknanya para sahabat bertahan di Madinah. Bila musyrikin datang nak masuk tak lepas. Nak lompat tak lepas sebab dia punya dalam Ada jugalah yang berjaya lompat. Dan berlakulah peperangan seorang dengan seorang dah. Jadi para sahabat di sana tunggu dengan panah. Kalau ada yang nak melompat, panah terus. Ataupun yang dah lompat jatuh ke bawah, panahlah supaya mereka mati dalam tu. Itu dia lebih kepada pertahanan. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bertahan lama juga tu. Musyrikin pun berkampung lah dekat belah tu. Kita buat macam mana ni? Kita nak melompat tak lepas. Dia orang pun tak nak pergi kita. Dia orang pun tak nak perang kita. Menunggu, saling-saling pakai menunggu. Jadi musyrikin pun tak tahu nak buat apa. Yang muslimin menunggu supaya dia orang balik lah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan angin kencang, tiup kemah-kemah musyrikin, habis terbalik semuanya. Akhirnya kata tak payah lagi kita baliklah dia. Jadi Allah itu dia panggil wahazamal ahzaba wahdahu. Allah yang mengalahkan tentera-tentera Ahzab seorang-seorang Allah saja. Seorang-seorang, tak betul ayat tu wahdahu, satu-satunya bukan orang wahdahu, satu-satunya Allah Subhanahu Wa Taala secara satu-satunya mengalahkan tentera Ahzab tanpa ada orang lain. Memang kalau dalam perang lain pun Allah juga yang membantu. Yang memberikan bantuan Allah satu-satunya, tak ada lagi yang bagi bantuan. Tetapi secara zahirnya memang tak ada bantuan orang dalam masa tu. Semuanya bertahan. Allah turunkan angin taufan, terbalik habis pinggan mangkuk orang musyrik Mekah dengan kemah pun tercabut. Akhirnya dengan pula ketika itu timbul isu kononnya musyrik Yahudi Bani Quraizah pun akan belot, akan bersama dengan Nabi. Jadi pakat-pakat jadi dengan perasaan pun tak tenang musyrik Mekah, sebab dia orang dengar dapat maklumat akan ada berlaku pembelotan daripada Yahudi, sedangkan Yahudi dah pakat dengan mereka. Lepas tu dengan angin apa semua, lah dia orang balik ke Mekah. Selesai saja mereka balik ke Mekah, Nabi pun pulang balik ke Madinah semula. Sampai ke Madinah, akhirnya Nabi pun nak simpan senjata. Sayyidina Jibril kata kepada Nabi, kamu nak simpan pedang dah ya Rasulullah, sedangkan kami para malaikat masih lagi menghunuskan pedang. Lalu Nabi kata, maksudnya kita nak perang siapa pula? Mereka dah balik. Sayyidina Jibril kata, Banu Quraizah, Yahudi Bani Quraizah. Lalu Nabi pun menghantar tentera Islam pergi ke Bani Quraizah untuk memerangi Bani Quraizah. Sebab apa? Sebab mereka telah belot kepada Rasulullah, sedangkan Nabi ketua negara, mereka belot berpakat dengan musyrik Mekah untuk menghancurkan Madinah. Dan inilah hadis yang membicarakan di antara kisah awal bagaimana Nabi memerintahkan para sahabat bergerak ke Bani Quraizah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para tentera ketika itu, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Dalam riwayat lain Nabi kata la yusalliyanna ahadun az-zuhra. Sebagian riwayat lain ada disebut sembahyang zuhur. Dalam riwayat Islam kita belajar ini, Nabi kata tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang dia akan solat asar melainkan hanya di Bani Quraizah. Mereka dalam perjalanan jangan sembahyang asar. Sekarang belum masuk asar lagi, sekarang tak masuk asar lagi. Bila nak sembahyang asar? Di Bani Quraizah. Dan sebagian riwayat Nabi kata la yusalliyanna az-zuhra, la yusalliyanna ahadun az-zuhra. Jadi para ulama gabungkan dengan mengatakan di kalangan sahabat ketika itu ada yang dah sembahyang zuhur, ada yang belum sembahyang zuhur. Tengok ulama kita dalam menggabungkan hadis memang sangat-sangat genius. Kalau kita macam mana ni, bercanggah mana satu yang betul ni. Kita fikir gitu mana satu yang betul.
para ulama kita gabung tu. Apa masalah pula? Masa tu dalam perang. Jadi dalam perang orang sibuk. Ada yang dah sembahyang zuhur, ada yang tak sembahyang zuhur lagi. Jadi yang tak sembahyang zuhur lagi, dalam keadaan Nabi suruh pergi ke Bani Quraizah, Nabi kata kat dia, jangan sembahyang zuhur sekarang, sembahyang di sana. Padahal Nabi sebut pada yang dah sembahyang, sembahyang asar jangan sembahyang di tempat lain, sembahyang di Bani Quraizah. Itu dia punya gabungan. Para ulama memikirkan macam mana nak menggabungkan zahir hadis yang bercanggah. La yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah seorang pun di kalangan kamu, la yusalliyanna, hendaklah salah seorang, hendaklah setiap seorang di kalangan kamu hendaklah tidak sembahyang asar melainkan hanya di Bani Quraizah. Maksudnya di perkampungan Bani Quraizah. Fa adraka ba'duhumul asra fi tariq. Jadi pakat-pakat nak pecut ni. Sebab nak daripada Masjid Nabi nak ke Bani Quraizah lambat, silap masuk maghrib. Daripada Masjid Nabi ketika itu masa dalam zuhur lagi nak pergi ke Bani Quraizah, zaman tu silap kalau lengah-lengah asar terlepas. Jadi semua pakat pecut segera untuk menuju ke perkampungan Bani Quraizah untuk memerangi Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah dia duduk dalam kota. Jadi para sahabat-sahabat tu kan kepung dululah. Kepung. Orang zaman, cara orang dulu mereka kepung. Orang dalam kota lama-lama bekalan makanan akan habis. Jadi mau tak mau sama ada mereka menyerah atau mereka keluar perang. Lepas tu yang tunggu di luar pula akan berusaha masuk dalam kota dengan cara melompat ke, pecahkan pintu ke apa ke. Tapi secara susah bila kota dia kuat. Jadi selalunya mereka akan berkampung di luar sambil memikir macam mana nak masuk. Dalam masa yang sama bila kepung itu bekalan makanan akan habis di dalam kota. Tapi masalahnya kalau kota tu cukup bekalan makanan, yang akan habis bekalan makanan ni siapa? Yang menunggu. Itu cara perang orang dulu. Di semua tu dikenai belaka. Hai, kita dah lama dah kepung ni. Dia orang tak apa dalam tu macam-macam, kedai semua ada kan. Bekalan semua cukup, yang kita kat luar ni. Bila luar kota, masuk dia padang pasir. Kita nak makan kat mana? Tak makan tak cukup, lain kali kita tak cukup. Jadi cara perang dulu dia akan raikan perkara tersebut. Jadi Nabi minta para sahabat pergi terus ke Bani Quraizah. Saya tak pernah pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Kalau kita nak pergi, bagus juga. Kalau ada rezeki, nantilah saya cadangkan berdosa amal. Kalau ada peluang, kita pergi. Bukan nak mengambil keberkatan tempat tu. Tapi dahsyatnya orang Arab Saudi ni, tempat-tempat tu dijaga. Kita boleh tengok keadaan asal. Dijaga asal Yahudiah tu. Tapi asal Islam ni semua dia buang, takut kita syirik kepada Allah Ta'ala. Tapi yang Yahudi ni sebab kita tak akan mensyirikkan Allah, kita akan mensyirikkan Allah dari sudut keyahudian tu, dia orang kekalkan pula. Dia di situ pula. Terbalik Tapi kalau kita pergi, kita dapat tengoklah macam ni kota dia. Okey, kita nampak dah Dan dulu sahabat juga pernah sampai, Nabi juga pernah sampai di kawasan tu. Atas dasar itulah, bukan atas menghormati kawasan tu orang Yahudi punya. Jadi Nabi kata, janganlah seorang pun di kalangan kamu yang sembahyang asar melainkan hendaklah di Bani Quraizah. Bila para sahabat pecut pergi ke sana, takdir Allah Ta'alanya asar masuk di dalam perjalanan. Asar masuk dalam perjalanan. Tak sempat juga mereka sampai awal waktu di dalam perjalanan. Mereka tak sampai awal waktu asar di Bani Quraizah. Terlambat juga. Nabi kata apa? Nas Nabi, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang akan sembahyang asar melainkan mesti sembahyang di Bani Quraizah. Jelas kan nas tu? Tetapi masalahnya bertembung dengan hadis-hadis Nabi yang sebelum-sebelum ni. Nabi minta kita sembahyang awal waktu. As-salatu fi awwali waqtiha. Hadis-hadis yang disebut mana benda yang afdal, sembahyang awal waktu. Sekarang Nabi kata la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Sekarang masalahnya kita tak sampai awal waktu asar di Bani Quraizah. Dalam perjalanan masuk waktu asar. Ketika itu ada dua nas yang nak merebut kita. Nas yang kata la yusalliyanna ahadunil asra, zahirnya kata apa? Zahirnya kata apa? Jangan sembahyang sekarang.
memang kamu terlewat, tapi teruskan perjalanan, sebab Nabi kata sembahyang asar untuk kamu mesti di Bani Quraizah. Hadis yang satu lagi pula, yang sebelum ni, sembahyang awal waktu Syekh. Nabi tak pun kata sembahyang awal waktu melainkan pada kadang-kadang tertentu. Nabi sebut umur sebelum ni. Umur sampai bila-bila. Sekarang pun termasuk jugalah sepatutnya ketika sembahyang awal waktu. Jadi ketika tu nak buat macam mana? Mereka nak laksana ke arahan Nabi, tetapi mereka mendapati dua hadis Nabi yang saling bercanggah secara zahir. Faqala ba'duhum, lalu sebahagian di kalangan para sahabat dalam perang itu, dalam perjalanan itu kata apa? La nusalli hatta na'tiyaha. La nusalli hatta na'tiyaha. Kami tidak akan sembahyang melainkan setelah kami sampai ke perkampungan Bani Quraizah, kami akan sembahyang asar di situ. Sekarang dah masuk waktu, kami tak akan sembahyang sekarang. Kami akan sembahyang asar di mana? Di perkampungan Bani Quraizah. Walaupun kami lewat sembahyang sebab Nabi yang suruh. Wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurad minna zalik. Kalau ikut boleh baca lam yurid kan? Ai lam yuridin nabi. Tapi secara riwayatnya lam yurad. Kalau nak apa sekadar nahwu boleh je nak takwil. La yurid maksudnya la yuridin nabi. Minna zalik ai as-salah fi Bani Quraizah. Tapi secara riwayat hadis Sahih Bukhari yang sampai kepada kita adalah lam yurad. Maksudnya as-salatu fi Bani Quraizah fi akhiril waqti ghair murad. Balil murad as-salatu fi awwali waqtiha sawa'un kana fi Bani Quraizah atau fi makan akhar. Al-muhim awwalul waqti fin. Kita sampai awal waktu tu di mana? Kalau di Bani Quraizah, khalas. Kalau bukan di Bani Quraizah, di situlah kita akan sembahyang awal waktu. Wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurad minna dzalik. Jadi sahabat yang kedua, kumpulan yang kedua pula kata tak, saya tak akan sembahyang sekarang dah masuk waktu, awal waktu sekarang dalam perjalanan, sekaranglah saya akan sembahyang. Mereka pun turun dan mereka bersembahyang di tempat perjalanan itu. Yang mula-mula tak, saya tak akan sembahyang. Sebab Nabi kata jangan sembahyang asar melainkan hanya di Bani Quraizah. Jadi ketika itu para sahabat ada yang sembahyang di perjalanan sebab mereka mahukan sembahyang awal waktu, ada yang sembahyang di Bani Quraizah walaupun terlewat daripada awal waktu, sebab kerana Nabi suruh sembahyang asar hendaklah dibuat di Bani Quraizah. Maknanya apa? Percanggahan pandangan fiqh ini semenjak berzaman Nabi lagi. Kalau orang kata apa ulama khilaf-khilaf ni, hadis yang sama, Quran yang sama, kiblat yang sama, kita kena bersatu. Bersatu kan? Kenapa kita nak bercanggah? Quran kita sama, hadis kita, Nabi kita sama. Ini tak, sama-sama agama Islam. Ada mazhab ni, ada mazhab ni, ada fiqh Syafi'i. Kalau akidah kena bersatulah kan. Tak adalah kita istilahnya kita dengan Syiah pun jadi sama. Alhamdulillah orang Selangor bab Syiah ni memang jaga sungguh bukan jaga Syiah, memang kita jaga sungguh akidah Ahlussunnah untuk isu akidah Alhamdulillah. Dulu yang Mahmud Ustaz Selangor ambil berat sungguh isu apa? Isu mazhab ni, isu mazhab akidah. Tapi dalam masalah fiqh kita berlapang dada. Sebab apa? Sebab daripada zaman Nabi lagi berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ulama sahabat. Pada zaman Nabi lagi. Ada tak selepas daripada bercanggah pendapat tu bermasam muka para sahabat? Tak dengar cakap Nabi. Nabi kata sembahyang kat Bani Quraizah degil. Ada masam muka? Tak ada. Ada tak yang sembahyang Zahiriyah pegang yang zahir, tak kerti nak ijtihad, bergaduh? Tak. Masing-masing faham. Mungkin saya betul, mungkin dia betul. Yang ni kita tak ada dalam khilaf kita. La haula wala quwwata illa billah. Ulama kita ada benda ni. Tapi kita masalahnya, kita yang bukan ulama ni tak sampai pula peringkat tu. Kita tak dapat belajar benda tu. Kita tak ada istilah benda ni secara fiqhnya bil ijma' ke tidak. Okey. Apa pendapat fiqh dalam masalah ni?
Adakah dia satu pendapat secara ijma'? Kalau ijma' khalas, jangan kita bercanggah, pegang yang tu. Okey, dalam masalah ni tidak berlaku ijma', tapi ada dua pendapat. Okey, kalau ada dua pendapat, saya suka pendapat ni, orang lain kebetulan dia suka pendapat yang satu lagi. Okey, khalas. Kamu silakan dengan pendapat kamu, saya dengan pendapat saya. Khalas. Macam saya pernah pergi umrah dengan Fadilatul Syekh Said bin Shaltut. Masa kami buat umrah dalam mazhab Syafi'i, tawaf wada' itu adalah wajib. Wajib tawaf wada'. Syekh Said kata saya tak larat. Dengan saya nak pergi jauh apa semua. Saya ambil pendapat yang dalam mazhab Syafi'i juga tu. Pendapat yang marjuh dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sunat tawaf wada', tidak wajib. Adakah saya Syekh ngajar je mazhab Syafi'i, sebut pendapat muktamad tak muktamad, tapi dia yang tak pegang muktamad? Apalah, ada saya pun tu? Tak. Bagi kita tahu dalam masalah fiqh, muktamad tak muktamad itu pendapat standard yang dipegang dalam mazhab, tapi untuk beramal setiap pendapat tu kuat. Jadi okey, kalau Syekh mendapati, kebetulan Syekh mendapati beliau tak serat, tak darat nak tawaf pula, bukan macam zaman dulu senang tawaf. Tawaf tu maknanya 2 jam. Tak adalah tawaf setengah jam tu, tak adalah. Tipulah zaman hari ni nak tawaf setengah jam, tak adalah. Nak pergi, nak masuk, boleh kacau apa semua, tak boleh masuk. 2 jam tu untuk tawaf wada'. Dalam keadaan seorang yang mungkin tak sesuai, tak larat, tak sempat, katakan dia dah lewat, maka ketika tu ada pendapat yang mengatakan boleh. Okey, jadi kita berlapang dada. Itu dua pendapat fiqh. Apatah lagi kalau pendapat itu sebenarnya mubah. Mubah sebenarnya, dia tidak wajib. Tak ada ulama pun kata wajib. Contoh, cuma idea dalam meeting, katakan dalam meeting kita nak buat kita punya program ni bila orang ni kata bagi saya kita buat belah pagi sebab hari tu cuti. Mai satu orang, tak, saya tak setuju, elok kita buat malam. Orang ni kata, engkau ni setiap kali mesyuarat aku dapat, aku tengok setiap aku keluar pendapat mesti kau nak bercanggah pendapat. Kau ada masalah apa? Ya Allah. Apa ni contoh lah, contoh kalau misalnya zaman saya terlibat dengan persatuan tu, kadang-kadang dia ada juga perasaan itu kan. Budak ni, kita dah tahu dah aku kalau mesti dia akan rot. Dia ni memang ada pasangan aku ke? Pak. Akhirnya kita jadi masam muka kadang-kadang. Kenapa? Kerana dua pendapat fiqh ke? Tak. Dua idea je pun. Tapi ya subhanallah, masam muka terus kan. Dia ni memang pasangan aku. Apa? Dua pendapat. Kita lari terus dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu kita kena tengok pendapat ini, sebab tu kena ilmu. Sebab tu kata Syekh Ali Jummah, wa syaraful ilmi fawqa kulli syaraf. Wa syaraful ilmi fa syaraful ilmi fawqa kulli syaraf. Kemuliaan ilmu ni lebih daripada segala kemuliaan lain. Sebab dengan ilmu kita akan faham satu benda dan kita akan tenang hidup atas dunia ni. Fa syaraful ilmi fawqa kulli syaraf, faman zaqa araf. Siapa dah rasa, dia akan tahu. Wa man araf ightaraf. Siapa dah tahu, dia akan cedok. Dia tak akan biarkan ilmu tu, aku tahu bagus ilmu ni, tak akan biar. Dia akan pergi cari dan cedok. Fa syaraful ilmi fawqa kulli syaraf, faman zaqa araf, wa man araf ightaraf. Jadi dalam hadis ini, subhanallah, para sahabat berbeza dengan dua pendapat dalam memahami kalam Nabi. Tak ada pun sahabat yang tak semayang kata, intan ni memang ada pasal ke dengan Nabi. Nabi dah kata kan, la yusallianna ahadun al-asra. Lawan Nabi. Tak takut dengan Nabi masuk neraka. Tak ada pun sahabat kata begitu. Bahkan mereka, okey, tak apa, nak semayang, tapi saya tak semayang, saya pegang hadis yang Nabi kata, la yusallianna ahadunil asra. Yang semayang tak kata ke sahabat ni, sebab masing-masing tahu yang ni pun ada dalil, yang ni pun ada dalil. Yang ini kita kena belajar daripada para sahabat. Yang sahabat dididik oleh Nabi. Biar kita bercanggah apa pendapat sekalipun, tetapi masih dalam ruang kasih sayang. Tak ada, engkau tak ikut cakap aku, engkau terkeluar daripada, engkau ni memang musuh Islam, engkau itu, engkau ini. Sabar, tenang sikit. Jangan terlalu semangat tu sampai kita nak rasa semuanya salah, kita je betul. Hati-hati sikit, pelan sikit. Jadi dalam masalah khilaf juga kita kena ada perasaan begitu. Dalam masalah khilaf kita kena belajar bagaimana para ulama kita berkhilaf. Fazukira zalika lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Lalu perkara tersebut pun diberitahu kepada Nabi. Selesai mereka dah apa, yang semain di jalan pun semain di jalan, yang tak semain di jalan tunggu sampai ke perkampungan Bani Quraizah pun tunggu. Akhirnya apabila mereka bertemu dengan Nabi selepas tu, sebab Nabi pun pergi ke Bani Quraizah lepas tu, sebab menyertai peperangan tu. Cuba yang pergi mula-mula tu kumpulan yang awal ni. Bila mereka bertemu dengan Nabi, pakat cerita, ya Rasulullah, masa kami pergi hari tu, kami pecah dua pendapat. Ada yang sembahyang di jalan sebab meraihkan hadismu ya Rasulullah yang meminta kami sembahyang awal waktu, masuk asar di tengah jalan. Sebahagian pula sembahyang di Bani Quraizah sebab anda sebut la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Pakat ceritalah kami ada dua pendapat. Apa yang dibuat oleh Nabi? Falam yu'annif wahidan minhum. Nabi tidak pun memarahi ataupun mengkritik salah seorang pun daripada dua kumpulan tu. Nabi ikrar. Wa iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal fi'li ka fi'lihi. Wa iqraruhu 'alal fi'li ka fi'lihi, kata Imamul Haramain dalam Al-Waraqat dari segi istimbat hukumnya. Wa iqraruhu 'alal fi'li, apabila Nabi memperakui satu perbuatan yang dibuat oleh sahabat, Nabi tak kata apa. Misalnya contoh ikrar, Nabi tak kata apa-apa, ka fi'lihi. Bila Nabi tidak mengkritik sebarang tindakan, seperti tindakan itu sendiri yang Nabi lakukan. Maknanya seperti yang buat tu bukan sahabat, Nabi sendiri yang buat. Maknanya dia jadi dalil, dia jadi hujah. Jadi daripada ini kita dapat tahu bahawa khilaf fiqh tidak mazmum. Ulama kita bila beza pendapat, tidak dianggap mereka melakukan perkara yang mazmum, benda yang dicanggah oleh syarak. Sebab Nabi SAW sendiri memperakui perbezaan pendapat fiqh di kalangan sahabat. Walaupun kalau Nabi nak sebut, boleh, yang betul kamu, yang ni salah, boleh. Sebab Nabi tahu mana satu yang betul. Nabi yang cakap, Nabi tahu kehendak Nabi yang mana satu. Tapi Nabi tak kata apa, sebab Nabi meraihkan. Yang penting mereka berpegang dengan dalil. Walaupun orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni. Jadi daripada zaman sahabat lagi, khilaf fiqh tidak menjadi masalah. Jadi kalau orang kata apa ni, macam-macam mazhab, kita kata Nabi yang izinkan kita untuk berbeza pendapat, Syekh. Nabi yang izinkan kita untuk berbeza pendapat di dalam masalah fiqh. Kita tu siapa? Mujtahid. Bukan kita sekarang ni. Kita tak sampai mujtahid. Kalau kita khilaf pun tak ada benda. Kita kena ikut pendapat mujtahid. Okey. Kita pergi kepada hadis yang ke-58. Hari ni isteri saya dia peksa. Jadi saya menengok jam, tak boleh nak apa. Sebab isteri kata, bang, jangan lewat. Dia ada peksa sekejap lagi. Pagi ni. Pukul 10, 10.30 lagi. Jadi siapa yang akan jadi babysitter? Tak lain tak bukan lah. Pembaca Sahih Bukhari lah. Sekarang begini, balik rumah nanti lain dia punya apa, uniform dia. Uniform menjaga anak-anak. Baba nak pergi bilik air, okey. Baba lapar, okey. Jadi semuanya dia ada apa, likulli maqam maqal. Okey. Okey. Hadis yang tak tahulah, mungkin hadis ni hadis yang terakhir untuk hari ni, ataupun mungkin hadis kedua terakhir. Wa anhu bihi qala an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa anhu min tariqin thanin wa ya'kuluhunna witra. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas orang yang tinggal dengan Nabi dalam rumah Nabi. Beliau jadi khadim Rasulullah SAW daripada umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Sayyidina Anas ini bukti hidup bahawa Nabi ni bukan seorang yang berpura-pura. Sebagaimana Nabi di luar, sebegitulah Nabi di dalam rumah. Kita kadang-kadang lain kan, depan dalam majlis ilmu lain, tapi dari luar wow lain. Sayyidina Anas bin Malik adalah bukti hidup, bukti nyata Nabi tidak ada langsung beza di dalam dan juga di luar rumah. Saya sendiri rasa saya lain, di rumah lain, di luar lain, dengan kawan-kawan lain. Tapi Rasulullah sempurna.
Tak ada istilahnya lain daripada isi tempat ni lain, di tempat ni lain. Tidak, sama saja. Kata Sayyidina Anas, tak pernah pun Nabi pukul saya, tak pernah pun Nabi marah saya. Kita tak marah kawan-kawan. Kalau kita marah, kawan marah balik. Tapi kalau kita ada anak-anak, kadang-kadang kita akan marah anak-anak. Kita akan jadi seorang yang bengis dengan anak-anak. Tapi dengan kawan-kawan, ya Allah lembutnya. Dengan kawan-kawan, biar anak belanja. Pergi dengan isteri, kedekut amat. Bang, dah lama tak akan kerip. Makan je lah apa yang ada, syukurlah sikit. Dia dengan kawan-kawan, Syekh, biar ayah nak belanja. Bila kita nak makan Hadramaut? Dah lama kita tak makan. Lain. Tak, Nabi tak. Di dalam sama, di luar sama. Allahumma salli alaihi. Dan Sayyidina Anas, oleh kerana beliau sangat rapat dengan Nabi, jadi beliau tahu apa yang Nabi lakukan yang mungkin ramai sahabat tak tahu. Contoh, bila Nabi nak pergi sembahyang, apa yang Nabi akan buat. Yang tu hanya diketahui oleh orang yang dekat dengan Nabi je, ahli keluarga Nabi, pembantu-pembantu Nabi. Jadi Sayyidina Anas beritahu dalam hadis ini adalah kana Rasulullah SAW la yaghdu. Jadi Nabi satu ketika dahulu, Nabi ni tidak akan pergi untuk menunaikan sembahyang hari raya Aidil Fitri, kan? Kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri. La yaghdu maksudnya tidak la yakhruj pada hari Al-Fitri, pada hari raya Aidil Fitri. Maksudnya Nabi tidak keluar ke masjid untuk menunaikan sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri hatta ya'kula tamarat, sehingga Nabi akan makan kurma. Tamarat maknanya kurma yang apa namanya, bukan kurma yang kita tahu tu. Tamr maknanya kurma yang sudah masak. Sebab di sana ada balah. Di sana ada tamr, di sana ada al-balah. Balah tu yang kalau kita pergi sekarang di pasar tu, yang warna merah, kurma merah tu, kurma yang panjang tu, yang dia diambil daripada pokok. Dia tak dimasak di pokok, dia diambil di pokok, lepas tu ditunggu, lama-lama jadi hitam lah. Lama-lama dia akan menghitam lah. Tapi dia masih basah, kurma basah, bukan kurma kering. Kurma basah dengan kurma kering. Kurma basah tu kita panggil balah. Okey. Tak, entah saya. Dia panggil balah, panggil rutop. Rutop ke apa panggil balah. Balah, kita sebut balah. Jadi yang dimasukkan dengan, entah, saya pun dah terlupa kena tengok balik si kamus. Entah rutop. Saya panggil di sana ada tam, di sana ada rutop, di sana ada balah. Sebentar boleh terlupa pula. Ar-rutab nadijul busri qabla an yasira tamran wa zalika idza lana wa hala. Mai rutab adalah kurma yang dia dah masak tetapi dia bukan lagi sampai jadi kering. Itu dipanggil rutab. Kalau at-tamr pula, kita sebut tamar, kita sebut kurma terus, tapi dia ada beza. Kalau at-tamr pula adalah kurma kering. Yang nak makan tu kena letak air tu sampai dia lembut sikit baru boleh makan. Kalau kita pepak dia terus, jenuh sikit lah, gigi kita semua kena ni. Yang kita makan masa buka puasa itu bukan tamr. Itu bukan tamr, itu adalah rutab. Itu adalah rutab sebab dia masih lembut, dia belum mengeras lagi. Sebab kalau kita jemur dia, lama-lama dia akan keras. Kurma ni lebih dia adalah makanan asasi zaman sahabat dulu. Jadi macam sahabat, mereka makan kurma sebagai makanan yang mengenyangkan, mereka juga makan roti daripada syair, syair daripada barley. Jadi kurma ni zaman hari ni dah dianggap sebagai buah lah. Tapi zaman sahabat dulu dia bukan buah, dia dianggap seperti makanan ruji, makanan asasi. Jadi bila kurma
yang dipetik daripada pokok yang belum masak lagi tu, yang dijual, itu panggil balah. Kita tengok satu lagi kalimah balah. Al-balah samarun nakhli madama akhdar. Samarun nakhli al-akhdar ghairun nadij. Samarun akhdar launuhu asfar fi marhalatihi al-ula qabla nudjihi. Jadi kurma yang dah dia belum masak betul-betul, tapi dia dah mula manis-manis, kelat-kelat. Dia bukanlah kelat semua, tak ada siapa nak makan kurma yang kelat betul-betul tu, yang baru nak start tu. Ini dah dia dah di peringkat akhir dah. Dia dah merah, setengah kurma warna merah, setengah kurma dia warna kuning. Sebab tu kita tengok balah ada warna kuning, ada warna merah. Yang sekarang ni ada di pasar. Bolehlah beli. Mak saya suka sangat tu. Jadi kalau saya boleh sempat balik Malaysia sekarang ni, memang itulah saya akan beli. Sebab mak saya minat kurma kurma yang balah tu, yang rasa kelak-kelak manis tu. Jadi dalam hadis ni disebut Nabi SAW pada hari raya Aidilfitri, sebelum Nabi keluar menunaikan solat hari raya Aidilfitri, Nabi akan makan tamarat. Nabi akan makan tamarat. Makan tamarat. Baik, dia ini yang kita belajar dalam kitab fiqh. Sebelum kita keluar daripada rumah untuk menunaikan sembahyang hari Aidil Fitri, sunat kita makan. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak khilaful adah. Sebab sebulan kita tak makan waktu pagi, sekarang kita nak khilaful adah. Jadi makan pun dapat pahala. Sebab nak bagi tahu sekarang Allah suruh saya makan, sebab sekarang ni bukan bulan Ramadan, saya dengar perintah Allah. Awal pagi lagi saya makan. Tapi makan jangan beria sangat. Saya pernah dulu, saya dengan beberapa orang kawan-kawan, ahli bait saya lah, jemput masa di Tonton dulu, nak first time raya di Mesir. Nak seronok berpuasa Hari Raya. Bila pagi raya tu, sebelum tu buat macam-macam lah kan, dengan apa kacang apa ketupat dengan apa kuah kacang tak jumpa kalimah tu. Kuah kacang ni macam-macam. Dengan makarona kita buat apa sekali, dengan nak buat masak lontong lah, apa benda lah. Buat apa? Makan sebelum pergi sembahyang raya. Itu je pun. Tapi sebab seronok punya pasal, sedar-sedar orang dah khutbah raya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi saya pun kata, jomlah kita, yang penting kita sembahyang raya. Siapa nak jadi imam? Seorang pun jadi imam. Ingat lagi yang jadi imam situ nama Ustaz Ni Azran, orang Kelantan. Ustaz Ni Azran, dia jadi imam. Lepas tu lepas sembahyang, macam mana kita ni? Ada siapa nak baca khutbah ke? Lepas tu kata tak payah lagi, kita tak payah baca khutbah lah. Kita terus pergi ke Istad Tonton, ambil gambar dengan kawan-kawan. Sebab memang orang di belah-belah sana memang sampai pergi Kairan pun sama. Lepas sembahyang raya semua ambil gambar kan. Kalau kat sana ambil gambar ramai-ramai. Dia sembahyang raya biasanya orang sembahyang di kawasan lapang. Kita sembahyang kat stadium kan. Tapi kes apa? Kes makan tu. Makan sebelum raya sampai terlepas sembahyang raya di masjid. Tapi sembahyang raya juga di rumah berjemaah. Cuma tanpa khutbah. Jadi dalam kitab fiqh disebut sunat. Dan dalam hadis inilah dalilnya. Dalil mengatakan Nabi sebelum sembahyang raya Nabi akan makan. Cuma apa yang Nabi makan? Nabi makan kurma kering. Maksudnya kurma yang dah kering, bukan kurma yang kita makan buka puasa tu. Sebab kurma yang sampai kat kita tak kering. Saya tak tahu ada dijual tak kurma kering di Malaysia. Rasanya tak ada. Orang pun tak nak beli. Tapi yang kalau ikut zahir hadis ini, Nabi makan tamr. Tamr bukan maksudnya bukan balah, bukan rutab. Yang kita makan tu rutab. Tapi tak apa, bukan tak boleh makan, boleh. Tapi kalau kita nak ambil sunnah betul-betul, kurma tu lah kita makan. Baru kita kata, ya Allah, betapanya Nabi ni, kalau nak minta makanan boleh saja, tapi subhanallah tawaduknya Nabi hidup seperti orang biasa. Lepas tu sehebat-hebat orang yang merendah diri kepada Allah adalah Nabi SAW. Seorang Nabi yang makamnya lebih tinggi daripada semua Nabi-Nabi yang lain. Tidak ada makhluk pun yang lebih tinggi daripada Rasulullah. Nabi lah ketua bagi semua makhluk Allah, tapi makan biasa. Bila kita belajar begini, orang akan nampak, ya Allah, lain Nabi. Dan ini kita kena sebar kepada masyarakat.
Sebab masyarakat kita kalau tak kenal Nabi tu yang boleh timbul. Nabi ni pun bukanlah hebat sangat. Kan ada satu orang yang baru-baru ni masyhur dalam Facebook, dia sebut Nabi bukan hebat sangat. Mungkin dia sebut tu kerana dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi kalau kita boleh terang pada masyarakat, cuba tengok, ini Nabi. Siapa Nabi? Kalau Nabi nak minta semua para sahabat bagi makan pada Nabi, boleh sangat. Bukannya Nabi orang biasa-biasa. Bahkan kalau minta pada Allah makan daripada syurga tiap-tiap hari pun boleh. Tapi Nabi tak. Nabi tetap dengan hidup Nabi yang biasa sebagai uswah kepada kita. Jadi orang miskin, kalau dia nak ambil pedoman, boleh ambil dari Nabi. Walaupun Nabi orang kaya, tapi hidup Nabi seperti orang yang miskin, seperti orang biasa. Walaupun Nabi sangat kaya, harta Nabi banyak. Tapi kenapa ada ketikanya Nabi kat perut? Sebab harta Nabi banyak, tapi bila orang minta, Nabi akan bagi. Akhirnya sampai tak ada apa di dalam rumah. Sayyidatuna Aisyah pernah satu orang ketuk rumah Sayyidatuna Aisyah. Rumah Nabi lah tu. Main Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah satu rumah lah. Nabi dengan isteri lain pun ada nombor rumahnya. Ketuk rumah, minta seorang perempuan nak minta makanan sebab tak ada makanan. Sayyidatuna Aisyah kata nanti kejap, masuk balik rumah, cari dalam rumah. Rumah Sayyidatuna Aisyah besar macam rumah kita ke sampai nak kena cari lama-lama? Tak ada. Kecil je rumah Sayyidatuna Aisyah dengan Nabi. Bukan ada peti air apa semua pun. Makanan tu ada. Cari, kot-kot lah ada makanan. Tak jumpa. Kita, kalau orang tanya ada makanan, nampak dah makanan apa ada. Sebab memang kita nampak makanan tu ada. Tapi nak katanya, pertama Sayyidatuna Aisyah sendiri macam tak ambil berat sangat pasal makanan. Biasa-biasa je. Apa ada-adalah. Sebab ditarbiah oleh Nabi. Bila nak cari, nanti kejap kot mana makanan cari. Akhirnya jumpa satu tamrah, satu biji buah, sebuah kurma kering. Yang tu je ada dalam rumah. Kalau Nabi balik, yang tu lah. Kalau Sayyidatuna Aisyah tengah nak makan, yang tu lah, itu yang ada setakat ni. Ya Allah, kalau kita takkan berlaku benda tu tak? Buka petis, takkan tak ada kot. Macam-macam ada. Kalau ada kurma pun kita kata, saya tak ada makanan lagi. Padahal rumah dia ada kurma. Sebab kurma tak dianggap sebagai makanan. Tapi pada mereka itulah, itu makanan satu. Tapi ini satu je. Kalau bagi tak ada makanan lepas ni. Kok lepas ni tak ada makanan, macam mana kena puasa ke? Tak, Sayyidatuna Aisyah bagi. Ibu tadi seronok dapat tu belah dua. Belah kurma tu, buang dia punya biji, bagi satu kepada anak yang pertama, yang kedua bagi anak perempuan yang kedua. Ibu tu sini tak makan. Memang bukan berminta sedekah. Bukan kerja dia, profession dia. Saya bukan guru, saya bukan ni, saya profession saya setiap bulan saya akan dapat banyak ni kerana saya punya profession peminta sedekah. Tak, dia memang terdesak sungguh. Dapat satu. Kalau kita bagi minta sedekah ni, fadhal Syekh. Had khamsa gini, akhi, alhamdulillah. Kita bagi sebiji kurma, dia baling kurma kita. Kurang hajar. Kalau hari ni, contoh, cuba kita try. Tapi tak try lah, buat masalah tu kan. Baling kurma, kurang hajar kata, nak hina aku ke? Penghinaan bagi dia. Dia ambil, pecah dua. Ambil sini, bagi ke Sayyidina. Sayyidatuna Aisyah takjub. Tengok kau nak bagi tiga, kan? Cerita pada Nabi. Nabi pun puji wanita yang buat tersebut. Dia rahmat dia, kasih sayang dia kepada anak dia sampai dia utamakan anak lebih daripada diri dia. Tapi mungkin kita nampak pada perempuan tu, kita terlupa yang Sayyidatuna Aisyah tu. Sayyidatuna Aisyah tak belah dua. Awak ambil setengah ni, saya ambil ni. Tak bagi terus. Maknanya seakan-akan wanita tu sendiri mengambil daripada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah belajar macam apa? Daripada Nabi. Sayyidatuna Aisyah belajar daripada Nabi. Maknanya kalau kita tengok pusing-pusing orang akan nampak, oh Nabi ni lain daripada yang lain. Dan yang ni kita kena sebar pada masyarakat supaya masyarakat kenal Nabi. Macam yang tersebar di Facebook, kadang-kadang mungkin mereka tak tahu sebab mereka tak terdedah dengan perkara ni. Tak ada orang pernah sebut pada mereka. Jadi kalaulah masyarakat kita dapat dididik daripada kecil dengan perkara sini, bila orang sebut pasal Nabi, mereka kata, Nabi ni tak ada benda yang tak sempurna. Semuanya sempurna. Dan apa yang berlaku dalam hidup kita, uswah kita, pedoman kita adalah Nabi SAW. Nabi dalam hadis Sayyidina Anas ni makan kurma-kurma kering. Tapi tak sebut berapa banyak. Yang pasti sebut tamarat. Maksudnya bukan satu, bukan dua. Mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima, mungkin enam, mungkin tujuh. Yang penting dia adalah jamak. Aqallul jam'i salasah. Sekurang-kurang jamak tiga. Maksudnya bukan sebiji, bukan dua biji, tapi tiga biji ke atas. Berapa secara tepat tak tahu. Dalam hadis tak sebut. Kemudian dalam kata Imam Imam Ibnu Abi Jamrah, beliau datangkan satu lagi riwayat daripada Sahih Bukhari juga, wa anhu
Maksudnya siapa? Wa anil Anas bin Malik aidan min tariqin tsani bi sanadin akhar. Kalau buka Sahih Bukhari ada dua sanad. Sanad yang pertama bunyinya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Dalam sanad yang kedua disebut Nabi SAW wa ya'kuluhunna witra. Nabi makan kurma-kurma kering tadi secara bilangan ganjil. Secara bilangan ganjil secara bilangan ganjil Jadi tahulah kita sunat kita makan ni, kalau makan kurma kita sunat makan secara bilangan ganjil. Baik, bukan satu, bukan dua, sebab Nabi makan tamarat jamak, sekurang-kurang 3. Sedap lah ni kan, sebulan puasa ni. Ambil satu lagi 4, 4 dah tak ganjil, ambil satu lagi 5. Tapi kalau sedap sangat ambil yang ke-6. Okey, bila dah 6 ambil yang ke-7. Tapi jangan begitu kan, nanti tak habis nanti bila kita nak pergi sembahyang jadi ambil 3, 5 kurang-kurang, okey, betul kita pergi sembahyang Dan dari segi fiqahnya juga kata babar kepada Ustaz Muhdi. Ustaz Muhdi tak ada hari ni, beliau ikut rehlah Syekh Husri ziarah Sidi Abdul Hasan Ali Asy-Syadzuli pengasas tarikat Asy-Syadzuliyah Jadi kata babar kepada Ustaz Muhdi ketika huraikan hadis ini, disunatkan untuk kita makan benda yang tidak dimasak dengan api. Pada hari raya Aidilfitri itu, yang kita makan benda yang tidak disentuh oleh api. Maknanya yang saya buat tu khilaf sikit lah, tak disunatkan sangat, tapi kira dapat pahala sunat sudut makan. Tapi yang afdalnya bukan buat apa mirojak apa semua tu, tak. Habis makan apa? Benda-benda yang tidak disentuh api. Buah-buahan, lah buah lah. Apa lagi? Khadrawat boleh lah kan. Jadi kalau makan khadrawat takut sedih sikit lah kan. Buah-buahan, sayur-sayuran kan. Nasi tak boleh. Nasi bukan tak boleh makan, boleh, tapi dia tidak disunatkan sebab nasi sudah disentuh oleh api. Ayam goreng lagilah kan. Itulah benda-benda yang tidak disentuh oleh api, benda-benda mudah yang boleh terus dimakan Okey. Telur boleh makan telur mentah ke? Jangan makan telur mentah pula sebab dah dapat pada sunat tu kan. Macam cari benda-benda yang macam sahabat kita sayur-sayuran dan juga buah-buahan Okey. Hadis yang 58, dan nampaknya inilah hadis terakhir pada hari ini. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang, pada bulan Okey, pada pertemuan akan datang insya-Allah kita akan, kalau ada panjang umur, kita akan bertemu semula untuk masuk pada hadis yang ke-59 insya-Allah azza wa jalla. Okey. Ada sebarang persoalan sebelum kita tangguhkan majlis? Dan kalau sahabat ada persoalan tengah majlis pun boleh tanya. Tak kena tunggu sampai habis majlis Okey. Ada siapa nak tanya soalan? Okey. Saya tak faham yang dalam ayat lam yurad minna zalik, ay as-salatu zalika tu maksud dia hadha syai' la yurad minna hadha syai' ar-rasul lam yuridhu minna. Cuma bila dibuang fa'il dia akan jadi sirah majhul lah. Jadi lam yurad minna zalika, jadi zalika itu adalah naib fa'il kepada yurad. Lam yurad zalika minna, benda itu tak diinginkan daripada kami. Maksudnya benda itu tak diinginkan untuk dibuat oleh kami. Benda tu tak sepatutnya kami buat. Okey, apa benda tu? As-salatu fi ghairi awalil waqt. As-salatu fi ghairi awalil waqt. Sebab para sahabat yang satu lagi faham kita kena sembahyang di Bani Quraizah. Tapi sekarang dah terlewat. Tak apa, teruskan. Kita akan sembahyang di akhir waktu sikit, bukan di awal waktu, yang penting di Bani Quraizah. Yang sebagian sahabat kata la yurad min zalik. Jadi maksud dia as-salatu fi waqtin mutaakhir ghairu murad syar'an. Itu maksud dia Jelas lagi? Okey, alhamdulillah.
Sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir masa sembahyang fardu atau sembahyang sunat hajat begitu. Kata Fadilatul Syekh Yusri, yang paling afdal sujud yang paling panjang adalah pada rakaat yang pertama. Sebab apa? Sebab sunnah baginda Nabi SAW, rakaat paling panjang adalah rakaat pertama. Rakaat paling panjang maksudnya berdirinya lama, rokoknya lama, iktidalnya lama, sujudnya lama. Kemudian yang kurang panjang sikit yang kedua. Kalau sembahyang tu ada 2 rakaat, maknanya rakaat kedua adalah adalah perbuatan-perbuatan yang paling pendek berbanding dengan yang pertama. Betul kata Fadilatul Syekh Yusri, antara benda yang dilakukan oleh masyarakat kita, dia tidak berdosa, tetapi dia dia mukhalafah sikit pada sunnah Nabi. Tapi dia tidak berdosa. Dia tidak membatalkan sembahyang. Dia tak, sebab sujud termasuk rukun panjang. Jadi dia perbuatan itu sah di segi fiqh. Apabila kita sembahyang sunat hajat, selalu kita akan sembahyang hajat dalam sujud lama ni. Kan? Biasanya kalau masyarakat kita sembahyang sunat hajat yang kita akan sujud lama. Nak berdoa di situ. Jadi biasa yang kita lakukan, kita akan sujud terakhir itu yang lama sangat. Hatta di sekolah pun lama betul. Sampai bila sembahyang sujud terakhir, bila nak dekat periksa, saya pakai menangis-nangis. Sebab apa? Lamanya sakit kepala kan. Yang menangis-menangis macam-macam lah nangisan tu. Kerana sedih lah, takut tak boleh jawab periksa lah. Yang nangis sebab tak larat dah kepala aku ni. Bila iman angkat sampai kat 10 minit sujud kan. Doa panjang kan. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri, sepatutnya untuk kena balik dengan apa yang dibuat oleh Nabi, kalau kita nak sembahyang hajat, sujud yang mula-mula tu kita lama. Tapi jangan sujud saja, semua sekali lama. Maksudnya kalau kita berdiri tu, kita baca Fatihah dengan surah, kita ambil ambil 20 minit. Rokok pun kita try 20 minit. Itu yang afdal. Dia sepatutnya dia kena dekat-dekat. Dia kena sama. Rokok 20 minit. Iktidal lebih kurang dalam 20 minit. Sejam tu. Okey, kurangkan sikit. Lama sangat. Okey, kita baca surah apa semua, ambil katakan 5 minit, 10 minit. 10 minit. Rokok 10 minit. Tak biasa kita buat lagi kan? Iktidal hampir-hampir 10 minit. Tapi jangan rokok 10 minit. Rokok 10 minit. Berdiri macam baca surah 10 minit. Iktidal bantai sampai setengah jam. Macam setengah orang bila dia semayang macam dulu di Mesir, Syekh Jibril bila semayang di Masjid Amr bin Al-As, bila semayang witir, semayang tarawih, witirnya masa doa witir tu lama, lebih lama daripada berdiri masa baca surah. Jadi dalam mazhab Syafi'i batal semayang tu. Dia ada 2 pendapat dalam masalah ni, tapi pendapat yang kuat batal semayang. Sebab iktidal dia adalah rukun pendek. Dan kita baca doa tu ketika iktidal. Dia ada sikit lah perbahasan fiqh sama sah atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i pendapat standardnya batal semayang. Ada satu pendapat kata tak batal. Maknanya balik kepada semayang semayang sunat hajat tadi, bila dah baca 10 minit, eloknya rokok pun 10 minit. Yang tu kita tak bisa buat. Cuba kita buat sekali, memang seronok. Sebab bila kita rokok, selama kita rokok, kita sebut subhanallahil azim wa bihamdihi, kita kadang-kadang sebut kerana dah terbiasa, kita tak menghayati. Tapi bila kita lama tu, dia jadi menghayati. Silap menangis kita masa rokok. Kan? Bila kita hayat tu, kita mula baca dan kadang kita menghayati, kita akan terus kepada Allah. Tapi kerana sembahyang ni tak terasa apa, biasa. Tapi dia sembahyang fardu tak boleh buat gitu, kena tanya makmum dulu kan. Ni kalau sembahyang hajat yang semua setuju, okey tak apa. Iktidal, okey 10 minit juga. Sujud 10 minit. Selesai duduk antara sujud 10 minit ataupun kurang sikit. Sujud yang kedua pun 10 minit. Naik pada rakaat yang kedua, okey kurangkan sikit. Tadi baca Fatihah apa semua tu 10 minit. Okey, yang ni baca 5 minit. Rokok 5 minit, iktidal 5 minit. Tak semesti kena 5 minit, ni contoh Sujud, sujud jangan 10 minit. Kalau tidak dia jadi sama pula. Atau jangan pula sampai sujud jadi sampai 20 minit. Dia tak kena dengan rakaat pertama. Dia rakaat pertama sujud 10 minit je. Jadi kurangkan sikit, 5 minit. Jadi sujud yang terakhir sama juga dengan sujud yang kedua, yang pertama pada rakaat yang kedua. Jadi sujud yang pertama pada rakaat kedua pun dah 5 minit. Sujud yang terakhir itu pun 5 minit juga. Lepas tu salam.
Habis kami nak berdoa, masa sujud pertama boleh doa. Bukan masa sujud, bukan pada berdoa tu pada sujud yang terakhir. Sahaja sujud terakhir pun berdoa, sujud yang terakhir, yang rakaat pertama pun berdoa. Jadi kata Syekh Usi, yang sepatutnya kalau kita nak kenakan balik dengan cara Nabi sembahyang begitu. Tapi yang kita buat hari ini tidak berdosa dan tidak membatalkan sembahyang. Rakaat pertama biasa, sujud pun biasa. Mari sujud terakhir, sujud yang pertama rakaat kedua pun tak panjang lagi. Dia yang terpanjang sekali tu sujud yang terakhir tu. Tu dia punya lama. Dia tidak bercanggah, dia tidak haram, dia tidak membatalkan sembahyang, dan tidak berdosa. Maknanya tak haram tak dosa lah. Tapi dia tidak kena sikit dengan cara Nabi tu je. Jadi kalau kita nak biar kena balik, maka pastikan sujud yang terakhir itu adalah sujud yang paling ringkas sekali dalam sembahyang berbanding dengan rakaat-rakaat yang lain. Clear Ustazah? Alhamdulillah. Okey, saya rasa kalau ada soalan kita tangguh ke minggu depan. Sebab saya takut nanti isteri saya marah saya. Saya takut isteri saya. Saya takut isteri. Okey, saya takut isteri saya marah nanti. Sebab Nabi kata rifqam bil qawari, berlaku baiklah dengan wanita-wanita. Berlaku baiklah dengan golongan wanita. Jadi takutlah, saya takut. Jadi kita berhenti setakat ini dahulu. Kita berselawat ke atas Nabi SAW. Moga Allah menerima majlis ini dan moga majlis ini menjadi kebanggaan Nabi SAW. Sebab dalam majlis ini kita akan bersolat kepada Nabi. Orang yang bersolat kepada Nabi sampai salam tu kepada Nabi. Di antara kelebihan bersolat kepada Rasulullah SAW adalah setiap kali kita bersolat kepada Nabi, ada malaikat di makam Nabi akan beritahu, ya Rasulullah, fulan bin fulan. Mereka kata berulama sampai ayah orang yang bersolat kepada Nabi pun dapat kehormatan sebab disebut namanya oleh malaikat tadi. Malaikat tu tugas dia hanya mendengar semua, dia subhanallah, dia boleh dengar semua orang yang berselawat atas Nabi di semua tempat, di semua waktu. Dia tak ada rehat dah. Memang tugas dia hanya bagi tahu kepada Nabi je. Ya Rasulullah, fulan bin fulan. Macam kalau kita nama Muhammad bin Ali katakan, ya Rasulullah, Muhammad bin Ali berselawat kepada kamu. Nabi pun kata, Nabi pun balas salam tadi. Jadi kita yang berselawat pun dapat, ayah kita pun dapat berkat sebab disebut namanya. Habis mak macam pula, tu macam mana dah malaikat tu sebut nama ayah je, kan? Okey. Jadi dengan majlis seperti ini kita akan sebut Nabi banyak, kita akan selawat kepada Nabi. Moga-moga Nabi kenal kita dan Nabi sayang kepada kita, ya Rabb. Moga-moga itulah yang kita harapkan dan moga majlis ini menjadi sebab kepada hidayah kita dan hidayah orang lain. Allahumma amin. Baik, kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.